Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Muslimin muslimat, penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita telah pun sampai kepada malam yang ke-18 Ramadan. Masya-Allah. 18 bermakna tinggal 11 atau 12 hari saja lagi untuk kita melaksanakan segala amal-amal yang boleh menguntungkan diri kita dunia dan akhirat. Ini peluang keemasan sebenarnya yang tinggal saki-baki lagi daripada Ramadan ini. Dan tentu jangan lupa bahawa 10 akhir Ramadan ini ada satu malam yang diminta oleh baginda untuk kita mencarinya, iaitu malam Al-Qadar. Mudah-mudahan ya Allah kurniakanlah kami agar dapat beramal ibadah di dalam malam tersebut, dan Engkau ya Allah menerima segala yang kami laksanakan pada malam Al-Qadar tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-puan yang dikasihi sekalian, pada malam ni mari kita sama-sama melihat ayat seterusnya daripada surah Al-Mulk, iaitu ayat yang ke-18. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Terjemahannya. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan khususnya kepada kaum kafir Quraisy yang bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup baginda, dan juga sebenarnya untuk kita semua, bahawa malapetaka azab yang menimpa umat yang terdahulu adalah disebabkan kekufuran mereka, disebabkan kedegilan, kesombongan, keangkuhan mereka menentang ajaran yang dibawa oleh para nabi. Bukan sekadar itu saja, bahkan mereka juga sebenarnya berusaha untuk membunuh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu sejarah telah pun menunjukkan bahawa mereka binasa dengan sebab malapetaka azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan supaya perhati, ambil iktibar, jangan ikut perangai tersebut, nanti akibatnya sama seperti yang telah dilalui oleh orang-orang yang zalim, yang degil zaman dahulu, pada zaman dahulu. Okey, ayat ini sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Muslimin muslimat pun boleh lihat nanti, merujuk kepada surah Al-Ankabut ayat 40. Ustazah baca terjemahannya sahaja. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya,
iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu. Dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi. Dan ada yang kami timbuskannya ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan di dalam laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiayai mereka. Akan tetapi, merekalah yang menganiayai diri mereka sendiri. Jadi, mereka semua dikenakan azab disebabkan mereka sendiri yang tidak mahu mendengar pedoman-pedoman untuk hidup di muka bumi ini yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah timpakan azab kepada mereka. Sebagaimana yang boleh kita lihat, sejarah telah pun menceritakan misalnya tentang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni, Masya Allah. Nabi Nuh ni telah pun diceritakan bahawa baginda telah pun berdakwah kepada kaumnya punyalah lama. Dikatakan baginda berdakwah selama 950 tahun. Masya Allah. Lama kan? Umat Nabi Muhammad pun tak ada yang hidup sepanjang usia macam tu kan, sepanjang tahun gitu. Tapi Nabi Nuh telah berdakwah kepada mereka. Allah bagi umur yang panjang kepada Nabi Nuh dan berdakwah selama 950 tahun. Tapi Masya Allah, yang ikut, yang menyambut seruan dakwah Nabi Nuh hanyalah 80 orang sahaja. Punyalah degilnya dia orang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Al-Qamar ayat 9 hingga 16. Allah menceritakan apa yang telah pun Allah lakukan kepada mereka. Ustazah bacakan maknanya. Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya. Iaitu mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh. Serta mereka menuduhnya dengan berkata, ia seorang gila. Dan dia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama. Lalu ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang engkar. Oleh itu menangkanlah daku terhadap mereka. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah. Dan kami jadikan bumi ini memancarkan mata air di sana sini. Dan bertemulah air, langit dan bumi. Itu untuk melakukan suatu perkara yang telah ditetapkan. Dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku, yang berlayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami. Kami melakukan apa yang demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar. Dan demi sesungguhnya kami telah jadikan bahtera itu sebagai suatu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu beringat dan insaf? Oleh itu perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan begitu juga seterusnya kaum Ad. Kaum Ad ni iaitu pengikut kepada Nabi Allah Hud juga tak percaya. Dan tak mahu beriman, degil, engkar kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan dalam surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8 bagaimana mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang melampau-lampau kencangnya selama 7 malam 8 hari. Boleh kita lihat dalam surah tersebut di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, adapun Ad, kaum Nabi Hud,
maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang kurma dan yang tumbang dan lompang. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya? Yang dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka yang masih hidup? Masya Allah. Seterusnya, diceritakan juga kaum Samud. Kaum Samud ni pun macam tu juga. Degil, tak nak beriman, ya? Tak mau mengikut seruan yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh, Allah bagi mukjizat padanya, iaitu ada seekor unta betina kan. Jadi Nabi Saleh dah pesan dah supaya mereka jaga, bagi air unta betina tersebut. Tapi kedegilan mereka yang melampau sehingga mereka sanggup melawan, kata Nabi Saleh, dengan membunuh unta tersebut. Kisah mereka juga diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-5, yang bermaksud, adapun Samud, kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Seterusnya dalam surah Al-Qamar ayat 31 Allah menyatakan, yang bermaksud, sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat, lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur, yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak. Masya Allah. Dengan satu pekikan saja pun, mereka telah pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu juga dengan contoh daripada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini juga, mereka juga degil, tak mau ikut perintah Nabi dan melakukan perkara yang tak boleh masuk akal. Suka antara sama jenis, iaitu melakukan amalan homoseksual. Di samping jenayah-jenayah yang lain, menyamun dan sebagainya. Di mana kita boleh cerita, kita boleh lihat cerita mereka ni dalam surah Al-Qamar ayat 34. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam. Inilah di antara kisah-kisah yang Allah tunjukkan. Begitu juga dengan kisah Fir'aun misalnya, yang semua orang dah tahu, boleh lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 38 hingga 40, juga menceritakan bagaimana mereka juga telah pun dibinasakan disebabkan kedegilan mereka, tidak mahu mengikut apa yang dibawa, yang diajar oleh para nabi. Ini kisah. Jadi kita pun masa zaman mutaakhir ni pun, walaupun dah jauh daripada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah pula nak buang terbiat kan. Sebagai contoh kan, pernah berlaku, ada berlaku ni dekat negara kita, tak silap 1 tahun sudah, bulan 3, ketika menyambut perhimpunan Hari Wanita. Ada yang berani kan, ramai-ramai keluar daripada kumpulan yang disebut sebagai LGBT. Dah tak rasa malu dah. Mereka ni tak takut untuk mengundang segala azab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk kita semua, maka kita kenalah berusaha untuk berdakwah bagi menyelamatkan diri kita dan juga masyarakat kita daripada ditimpa azab oleh Allah. Dan dalam keadaan ini, Ustazah nak bagi sikit lagi cepatnya, secara cepat, iaitu pengajaran daripada ayat ini. Yang pertama, orang-orang kafir yang mengingkari perintah Allah sebenarnya sentiasa ada. Setiap zaman, sepanjang zaman ada. Termasuklah zaman kita hingga akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran menceritakan tentang kehancuran umat terdahulu supaya umat Nabi Muhammad ni mendadikannya sebagai pengajaran. Yang ketiga, derhakakan Allah dan menolak hukumnya
akan mengundang kemurkaan dan bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh surah Al-Ma'idah ayat yang ke-49. Jadi ni semua bukti-bukti yang menunjukkan bahawa hebat agungnya Allah dan Allah mempunyai kuasa mutlak terhadap segala isi alam buana ini, termasuklah diri kita. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar dan bimbinglah kami untuk mengikutinya, ya Allah. Dan tunjukkanlah yang salah itu adalah salah dan bimbinglah kami untuk menjauhinya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.